langkah pertama, anda perlulah ini kita guna satu alat atau macam kita buat macam pembaris lah, ya, 2,5 ukurannya. Ini untuk kita buat penutup ya. Jadi kita garis, jangan letak dia di bahagian sini bawah sekali, jangan, sebab ini dia mungkinan tidak melekat ya. Pastikan di atas sikit. Okey, kemudian kita garis. Okey, jadi kita garis, kita buat lagi sampai di atas ya. Jadi kita boleh buat jumlah yang banyak, tapi bergantunglah berapa yang kita nak buatkan. Okey, so apabila saya dah tanda macam ni, kita dah tanda macam ni kan. Okey, so barulah kita gunakan yang ini. Okey, so yang ni kalau boleh kita gunakan sampai di hujung ya, untuk penutup dia, penutup poket. Kita tanda yang tepi. Okey. Okey, pastikan dia ngam-ngam di garisan tersebut. Okey. Okey, 1 2, kita buat 3 dulu. 3. Ini penutup poket ya. Okey. Okey. Ini contoh yang kita perlu gunting. Okey. So kita akan gunting berdasarkan yang ini. Ya, yang kita tanda tadi. Ini. Jadi cara untuk gunting kita mula daripada atas dan bawah dulu. Okey, kemudian bawah. Jangan gunting dari sini dulu, jangan. Macam ni dulu ya. Atas dan juga bawah. Okey. Kita gunting macam ni. Nampak ya? Okey. Kena pastikan kita gunting tepat pada yang kita garis tu. Okey. So, yang ni kita nak guna di sebelah pun boleh, sebelah pun boleh. Kita gunting serentak. Kita lipat macam ni ya. Kita lipat macam ni. Kemudian gunting dia serentak. Kejap. Okey. Okey, sudah ya? Dah? Okey, ini kedua. Okey. Okey. Kedua dan yang ketiga. Jadi kita boleh buat penutup macam ni untuk satu baju, terutama yang macam uniform untuk security ya, security. Satu baju 2 macam ni ya, satu baju 2 macam ni. Okey, so kita letak kain pula. Kalau kita nak buat penutup ya, kita ambil daripada kain sisa. Okey, sisa-sisa yang kita potong. Tak perlu ambil daripada kain yang baru lagi ya. Ambil daripada sisa saja, sebab di situ kita boleh ambil bahagian part yang kita boleh ambil. Okey. Kalau kita lihat ni, kita kadang-kadang keliru ya, mana yang memanjang, mana yang melebar. Jadi untuk pengetahuan anda, macam kain ni dia melebar macam ni, memanjang macam ni, sebab kain tu dia panjang macam ni ya. Berapa meter semua panjang macam ni. Okey. Lebar dia macam ni. Okey, so ini sisa dia. Kita perlu tidak boleh ambil macam ini ya. Ini melebar ya, tak boleh ambil macam tu.
dia kena memanjang menuju ke bawah. Kalau tak cukup, jangan paksa. Jadi kalau ada lebihan, macam ni, muat ya. Okey. Okey, nampak ya saya buat. Okey. Jadi macam ni. Okey, kedua kita ambil contoh yang kedua. Okey. Okeylah, bolehlah ni. Okey. So, kalau anda lihat, saya potong ni dua kain dia, tak double. Jadi kita gunalah yang satu ni, ya. Yang satu ni nanti kita buat untuk yang lain, ya. Okey. So, kita pergi ke proses seterusnya, iaitu setrika. Sekarang proses kita untuk setrika. So, untuk setrika yang ini kita hanya buat dia sampai, letak dia sampai nombor, okey, nombor ketiga. Tapi untuk mula nak setrika jangan sampai 3 dululah, 2,5 ataupun 2 saja. Okey. So nanti dia terlampau panas. Jadi jangan terus letak ya. Kita cuba dulu. Okey. Baru kita boleh letak terus setrika. Okey. So kalau kita lihat, bila kita lekat yang ini, pastikan dia punya jalur ya, jalur urat ni dia ke kiri ya, sebab dia bahagian dalam. Jadi bila kita dah lekat, ini yang jadi bahagian luar. Ini yang ke kanan. Lihat ya. Oh, tak jelas ya. Tak apa. Ini ke kanan, yang di dalam ni ke kiri. Okey, so kita ambil, kita lekat tempat yang ke kiri. Lekat macam ni saja. Oh, sorry, ada kipas. Okey, so kita lekat macam ni saja ya. Mudah saja. Okey. Kita kena pastikan dia betul-betul kuat melekat ya. Jangan sampai dia kadang-kadang terbuka-buka nih ya. Oke. So, oke, ini lagi satu. Nampak ya? Kita kena pastikan ya, jangan lupa urat dia nih ya, urat ke kiri ya, urat dia ke kiri, bukannya ke kanan, sebab ke kanan tu bahagian luar, ini bahagian dalam. Oke, baru saya pusing dia ke nombor 3. So dia dah panas sedikit. Okay. So selepas kita lekat ini, kita pergi ke proses yang seterusnya, iaitu kita jahit. Okey, ini lebih jelas. Kita jahit daripada atas. Okey, kita jahit bagian tepi dia. Jangan terlampau sampai kena pula kain kerasnya. Jadi kita ambil satu benang. Okey, ini benang. Kita kasih dia bagi 2 supaya lebih tahan ya. Masukkan ke tengah-tengah antara kain, 2 kain ini. Okey. Nampak ya cara saya masukkan? Okey. Bila sampai di penjuru, di hujung ni, okey, kita baru masukkan benang. Okey. Okey. Naik jalan satu langkah. Kemudian ambil ni benang, pusing ke dalam, pusing macam ni. Okey. Kemudian tarik. Okey. Jadi dalam situasi ini, dia jarum yang kita ada ni perlu dah tepat-tepat di penjuru ya. Tepat-tepat di penjuru. Pastikan tepat-tepat di penjuru. Sekiranya tidak tepat, maka hasil anda tidak akan cantik ya.
Okey, sebelum saya sampai ke penjuru, satu langkah lagi, saya ambil satu benang. Okey, satu langkah lagi sebelum sampai penjuru. Okey, ini ya, saya benang dia, saya kasih double, masuk ke dalam, macam tolak ke dalam sampai ini ya, sampai dia sangkut di tempat yang ada jarum. Satu langkah. Jadi bila kita satu langkah tu betul-betul tepat di penjuru, yang penjuru hujung ni, ya. Okey. Pusing. Okey. Baru gerak. Okey. Kalau tak berapa laju lagi tak apa, pelan-pelan. Okey, sebelum saya sampai hujung, sekali lagi satu langkah lagi nak ke penjuru, saya ambil lagi satu benang. Okey, benang. Pusing, masukkan ke dalam, tolak dia, tolak ni benang, sangkut di jarum, ya, dia sudah menyangkut di jarum, barulah satu langkah. Jadi satu langkah tepat-tepat dia di penjuru. Tarik ini, masuk ke dalam juga, ya, masuk ke dalam. Oke, barulah jahit sampai hujung. Jadi cara untuk kita menggunting dia, oke, cara untuk kita menggunting macam ni ya. Ini jangan terlampau baring, jangan terlampau naik macam ni. Sedang-sedang di tengah-tengah, lebih kurang berapa darjah ya? 15 degree. Okey. Okey, nampak ya? Saya kasih pelan-pelan. Okey. Nampak ya? Okey. Nampak ya cara saya menggunting? Okey. So, jangan lupa pula kita gunting bagian ini. Ya. Saya bagi nampak ya. Okey, gunting dia. Gunting. Jadi bila kita terbalikkan, dia lebih senang. Terbalikkan, ya. Terbalikkan. Okey, itulah tujuan dia tadi kita letak benang supaya senang untuk kita tarik bagian penjuru. Nampak tu tajam terus. Ya, ini pun dah jadi tajam kan? Sebelah pula ngam-ngam di penjuru. Nampak ya? Jadi tajam. Jadi bila kita lipat, yang kita gunting-gunting tadi tidak menghalang untuk dia terbalikkan dia. So itu tujuan dia kita gunting. Oke. So kita akan jahit daripada atas. Oke. Ini sambil tarik ya. Oke. Oke. Kita jahit ngam-ngam ya di tepi, ya, di tepi sekali. Oke. Kemudian oke. So ini kita dah boleh cabut ya. Kita dah boleh cabut. Oke, bila dah buat macam ni, kita jahit double. Oke, double bukan di sini. Satu kaki, oke, satu kaki ya. Oke, nampak tuh satu kaki. Oke. Oke, dah siap. Bila dah siap macam ni, kita tandakan. Ambil mana cok? Boleh pinjam cok? Oke, ada cok sini. Ada kapu, kita gunakan kapu. Kita tanda penjuru, sebelah juga di penjuru. Di mana kita tanda? Jangan tanda bagian luar yang ada gam tu ya. Di bagian dalam yang tak ada gam. Oke. Jadi kita akan garis. Oke. Kita garis. Kemudian kita jahit. Garisan nih tepat-tepat di tengah-tengah yang kaki ini nih. Kaki ini ya.
tengah-tengah. Jahit di, ingat yang ini kaki ini, garis nih betul-betul di tengah-tengah ini. Oke. So, kita boleh gunting yang ini. Kalau tak gunting pun tak apa, tidak ada masalah. Jangan gunting dulu pun tak ada masalah. Sebab ada satu part untuk kita letak pen tu. Oke, so saya dah bagi tengok pelajaran keempat kita ya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Apapun jangan lupa like ya kita punya YouTube channel. Terima kasih. Bye bye.